Dua kes baru 2019 novel coronavirus dilaporkan ke Crisis Preparedness dan Response Center CPRC Kebangsaan pada 3 Februari 2020. Kes positif baru COVID-19 mencatat angka tertinggi hari ini iaitu sebanyak 5,725 kes. Kementerian Kesihatan mengesan 475 kes COVID-19 membabitkan varian membimbangkan VOC iaitu Delta dan Beta. 12 kluster baru dilaporkan hari ini, 10 daripadanya adalah berkaitan dengan kluster di tempat kerja. Kita masih belum menang dalam perang menentang COVID-19 ini. Tetapi saya yakin insya-Allah kita akan menang. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua, terutama sekali Dr. Intan Fahna binti Safarudin selaku pensyarah bagi subjek falsafah dan isu semasa. Saya Muhammad Daniel Hakimi bin Haidi, nombor matrik CI 210113, mewakili kumpulan 7, ingin membentangkan sebuah pembentangan berkenaan impak COVID-19 terhadap kesejahteraan masyarakat di Malaysia. Sebelum itu, terlebih dahulu saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan yang akan bersama-sama saya menjayakan pembentangan ini. Assalamualaikum. Nama saya Izra Najanaili binti Ibrahim, matrik number DB 2051. Saya Nurul Fatini binti Muhammad Rizal, nombor matrik DB 200156. Nama saya Izzah Radia binti Mak Ishak, nombor matrik DB 200122. Nama saya Karmila Wati, nombor matriks DB 200114. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luman Hakim bin Muhammad Nazir, nombor matrik DB 200013. Nama saya Ahmad Iqmal Hadi bin Muhammad Effendi, nombor matrik DB 2022. Saya Muhammad Daniel Izzuan bin Ahmad Fairuz, nombor matriks DF 200087. Saya akan membentangkan pengenalan bagi tugasan kumpulan kami. Virus COVID-19 pertama kali muncul pada akhir Disember 2019 di Wuhan, China. Pada mulanya, ia menjelma sebagai radang paru-paru yang tidak diketahui asal-usulnya dalam kalangan peniaga dan pelawat ke pasar makanan laut Wuhan yang turut menjual haiwan liar eksotik. Virus ini telah berkembang daripada penularan zoonosis kepada penularan dari orang ke orang. Ia adalah jangkitan tanpa gejala kepada spektrum saluran pernafasan dan juga kematian. Ia telah menyedarkan masyarakat dan penyakit ini telah merebak ke seluruh dunia melibatkan 180 buah negara. Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik pada 12 Mac 2020. Malaysia melaporkan kes pertama COVID-19 pada 24 Januari 2020. Malaysia adalah antara negara yang paling teruk terjejas disebabkan COVID-19 di Asia Tenggara pada masa itu. Sekian daripada saya, terima kasih. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada Nurul Fatini bagi menerangkan penyataan masalah kajian ini. Seterusnya saya akan membentangkan penyataan masalah. Dari sudut kesihatan, usaha mengawal wabak COVID-19 dari terus merebak menyumbang kepada krisis kesihatan mental. Salah satu usaha adalah perintah berkurung kerana ia berkaitan dengan pengangguran, masalah kewangan dan pengasingan sosial. Isu ini telah ditegaskan lagi oleh WHO iaitu pandemik COVID-19 akan memberi kesan terhadap kesihatan diri dan mental dan akan berlautan untuk jangka masa panjang. Dari sudut ekonomi, ia memberi perhatian terhadap keselamatan di tempat kerja dan eksploitasi pekerja migran yang bekerja di industri Malaysia menyebabkan penurunan nilai ringgit Malaysia dan penurunan keluaran dalam negara kasar KDNK. Seperti yang diumumkan pihak kerajaan sejak Januari 2021 bahawa arahan penutupan sementara kilang dan premis perniagaan akan dikenakan bagi yang gagal mematuhi tata cara pencegahan COVID-19 sebagai tindak balas terhadap jangkitan dalam kalangan pekerja migran. Ini secara tidak langsung sangat memberi impak terhadap apa jua operasi dan pendapatan mereka. Dari sudut persekitaran, keciciran dalam ketegahan isu persekitaran memberi impak kepada pembangunan lestari negara di masa akan datang, di mana ingin saya jelaskan bahawa kesihatan dan keselamatan persekitaran adalah dua entiti yang saling melengkapi. Ini bermaksud tidak hanya memfokuskan aspek tertentu sahaja, umpamanya
aspek ekonomi dan sosial, tetapi aspek-aspek lain seperti alam sekitar, pengangkutan dan sebagainya kurang ditekankan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, seterusnya adalah kepentingan kajian. Yang pertama, kajian ini diharapkan dapat memberi satu gambaran yang sebenar tentang apakah impak-impak COVID-19 terhadap kesejahteraan masyarakat Malaysia. Selain itu, hasil kajian ini juga memberikan gambaran dan penerangan yang luas tentang apa yang telah berlaku kepada ekonomi negara, kesihatan masyarakat dan alam sekitar sepanjang pandemik COVID-19 berlaku, khususnya pada negara Malaysia. Jenis-jenis kesihatan adalah seperti kesihatan fizikal, mental dan sosial. Di samping itu, ia juga membincangkan kebijaksanaan kerajaan dan inisiatif yang dijalankan di dalam membantu rakyat Malaysia sepanjang COVID-19 melanda. Usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan adalah seperti bantuan kewangan program Bantuan Prihatin Nasional iaitu BPN, pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat atau dipanggil Prihatin, diskaun tambahan penggunaan kadar elektrik dan banyak lagi. Bantuan kesihatan mental pula seperti Pusat Kesihatan Mental Masyarakat iaitu Mentari yang dikuasakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ia menyediakan servis kaunseling, psikoterapi dan pendidikan kesihatan mental. Saya akan membentangkan tentang objektif kajian. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti langkah masyarakat menjaga kesihatan dan kesejahteraan semasa COVID-19. Kajian yang dijalankan oleh Nik Azmi Nik Omar 2021 menyatakan dengan pematuhan terhadap Perintah Kawalan Pergerakan PKP semasa pandemik COVID-19 adalah langkah yang berkesan bagi mengekang penyebaran wabak penyakit COVID-19 dan merupakan saranan daripada pihak kerajaan. Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini berlangsung pada 18 Mac 2020 hingga 28 April 2020 iaitu fasa pertama hingga fasa ketiga. Penularan wabak COVID-19 yang melanda Malaysia telah memberikan impak yang besar sama ada terhadap ekonomi, sosial, politik, kesihatan serta pendidikan negara. Justru hal ini dapat menyebabkan masalah kesihatan fizikal dan mental terhadap seseorang individu dan juga mengganggu kesejahteraan diri semasa pandemik COVID-19. Menurut kajian daripada Abdul Rashid Abdul Aziz 2020, kesihatan mental amat penting untuk dijaga kerana sekiranya kesihatan mental terjejas, ia akan menjejaskan pemikiran, emosi dan tingkah laku individu tersebut. Penulis mencadangkan supaya individu mengamalkan gaya hidup sihat. Hal ini kerana pada musim pandemik COVID-19, orang awam disuruh agar sentiasa berada di kediaman masing-masing seperti menjaga pola pemakanan yang seimbang, menjaga corak tidur yang disarankan iaitu 8 hingga 10 jam sehari serta mengamalkan aktiviti dan senaman fizikal. Oleh itu, kebanyakan masyarakat menyusun dan melakukan pelbagai aktiviti untuk menghilangkan rasa bosan semasa terkurung di rumah. Selain itu, masyarakat juga menghabiskan masa di alam cyber adalah tinggi kerana penggunaan media sosial boleh membantu mengawal tahap kesihatan mental kerana ia mampu memberikan kelegaan kerana ia mengandungi hal yang menghiburkan melalui maklumat yang dikongsikan. Namun, menurut penulis, dalam kajiannya meluangkan masa yang terlalu banyak di laman media sosial juga dapat memberi kesan yang tidak baik kepada pengguna. Hal ini kerana terdapat juga perkara-perkara negatif yang dikongsikan dapat memberikan perasaan kurang senang terhadap individu dan akan menyebabkan bunuh diri dan sebagainya. Perbincangan objektif kajian yang kedua ialah mengkaji inisiatif yang telah dilaksanakan pihak berwajib dalam memastikan kelangsungan kehidupan rakyat. Pertama, kerajaan sudah mengumumkan 8 pakej rangsangan ekonomi dengan peruntukan 530 bilion iaitu pakej PKS plus belanjanya semula ekonomi negara, bencana dan kerangka inisiatif tambahan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat, Kita Prihatin serta pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Perman. Yang kedua ialah selain itu turut dilaksanakan pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi. Program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa dan program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi tambahan pemerkasa tambahan serta beberapa kemudahan kesihatan untuk rakyat. Terima kasih.
Yang ketiga adalah mengkaji langkah dan cadangan terhadap kesejahteraan masyarakat pasca pandemik. Impak COVID-19 yang memberi pelbagai ujian dan dugaan dari segi ekonomi dan sosial serta rohani dan jasmani telah mengakibatkan kesihatan mental dan fizikal masyarakat sekeliling terjejas. Berita yang sering tular di media sosial berkenaan kes bunuh diri makin hari makin meningkat akibat tekanan yang harus dihadapi berikutan dengan krisis tersebut. Perkara ini telah menimbulkan kerisauan seluruh masyarakat di Malaysia untuk menjalani kehidupan seharian. Dalam pada itu, hal ini telah ditangani dengan pelbagai inisiatif dari pihak berwajib dengan mengadakan pelbagai kempen-kempen kesedaran pengetahuan terhadap masalah mental yang dikongsikan di media sosial ataupun secara awamnya dan memberi bantuan kewangan khas semasa pandemik COVID-19 untuk meringankan beban yang harus ditanggung oleh masyarakat di Malaysia. Dalam metodologi, kami akan menggunakan hanya satu metod untuk menghasilkan kajian yang berkualiti dan mencapai objektif yang digariskan. Kajian perpustakaan merupakan pendekatan penting bagi kami untuk mengumpul data-data yang diperlukan untuk memahami tentang konsep kajian dan impak COVID-19 terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia melibatkan kajian berorientasikan dokumentasi, iaitu satu cara pengambilan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada hubungan dengan masalah yang dikaji dalam pembacaan dan rujukan daripada buku-buku, jurnal, majalah dan juga artikel. Daripada isi-isi penting yang dibentangkan dalam kajian serta bab ini, dapatlah disimpulkan bahawa metodologi yang digunakan dalam kajian ini memerlukan kepada penelitian dan penempuan yang menyeluruh. Setelah diteliti dari semua aspek yang berkaitan dengan tajuk kajian serta objektif kajian, maka kami sebagai pengkaji dapat menentukan atau memilih metodologi kajian yang sesuai dengan tajuk kajian. Secara kesimpulannya, hasil dari tajuk yang dibincangkan iaitu impak COVID-19 terhadap kesejahteraan masyarakat adalah pandemik yang melanda negara Malaysia memberikan kesan ekonomi yang buruk kepada Malaysia dan kesan sosial yang besar kepada masyarakat. Semua lapisan masyarakat mengalami waktu yang sukar dan susah sepanjang pandemik COVID-19 melanda. Seterusnya, pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memastikan wabak virus COVID-19 melanda daripada tersebar luas. Contohnya seperti sentiasa mematuhi perintah yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu mengamalkan penjarakan sosial serta mematuhi perintah kawalan pergerakan yang telah ditetapkan. Selain itu, badan kerajaan juga telah mewujudkan pelbagai inisiatif yang baik untuk membantu rakyat semasa pandemik berlaku, iaitu bantuan kewangan, kemudahan kesihatan dan pelbagai lagi. Di samping itu, rakyat Malaysia juga perlu peka dengan keadaan masyarakat di sekeliling tentang kesusahan yang dialami dan soal masalah kesihatan mental orang sekeliling mereka dengan memberikan perhatian terhadap masyarakat yang memerlukan. Kesihatan mental perlu dititik beratkan kerana terdapat pelbagai kes bunuh diri yang dilaporkan sepanjang pandemik COVID-19 yang berlaku, punca daripada sumber ekonomi maupun hubungan sesama masyarakat.